Jadi manusia ni dua benda. Pertama, melakukan kerosakan. Memang manusia suka buat kerosakan, ya tak? Sebab tu manusia perlu dikawal. Dan manusia menumpahkan darah, aduh, ya, daripada dulu sampai hari ni pembunuhan tak henti-henti, betul tak? Nak sekarang kan kat Palestin, aduh sial. Palestin dia berdulu lagi dah berapa puluh tahun, ya tak? 2-3 generasi dah. Tapi kita nak cakap lebih-lebih pun payah juga kan. Doa je lah, tentu ada masa doa, ya. Boleh aja imam doakan, ya. Sebab itu Islam jaga hal-hal seumpama ini. Dan dalam syariat memang ada fiqhul jinayah, the science of crime, pasal nak kontrol benda ni, nak kontrol kerosakan. Dan kerosakan yang paling buruk ialah pembunuhan berbanding kerosakan-kerosakan yang lain. Bunuh teruk sekali, ya tak? Ada fiqhul jinayah, ada fiqh jinayat, betul tak? Kau tak ada? Ada ngajar fiqh jinayat sini? Ada kuliah fiqh jinayat? Tak ada. Kena ada lah satu. Panggil ustaz, ada latar belakang fiqh, ajar fiqhul jinayat al-islamiyah, ya, the Islamic jurisprudence of crime. Syok tuan, seronok belajar, ya. Belajar hudud, belajar kisos, belajar diat, selit bak kodok sikit. Kerana ini semua melibatkan perhubungan sama manusia supaya kita tidak langgar dan melampau antara satu dengan yang lain. Hudud, belajar bab mencuri, apa hukuman dia, mencuri dalam konteks lama, mencuri dalam konteks sekarang. Kita tengok hukum yang adalah syarak ni seimbang dan setimpal dengan kelakuannya. Membuat jahat memang kena punya. Islam bukan nak hukum, tapi memberi pengajaran. Bahkan definisi kepada hukum jenayah ialah hukuman yang dikenakan untuk mengelakkan orang lain melakukan perkara yang serupa. Jadi Islam jaga. Bunuh lebih-lebih lagi tak boleh. Ada hukum jenayah, nombor satu sekali kisos. After that baru bincang pasal hudud, pasal kisos lebih berat, ya. Dan zaman Rasulullah SAW memang berlaku pembunuhan tertentu, bukan sahaja di kalangan orang Islam dengan bukan Islam, seperti Yahudi. Ada juga berlaku orang Yahudi dia bunuh orang Islam, ada. Nanti saya sebutlah lain kali. Tapi juga sesama Islam secara tidak sengaja. Ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia jumpa seorang yang lain yang mana dia bergaduh zaman jahiliah dulu. Dia bunuh kawan tu. Lepas dia bunuh, baru dia tahu kawan tu telah masuk Islam. Allah, aku ingat kau dia kafir lagi. Aku dah lah bergaduh dengan dia dulu zaman jahiliah. Akhirnya Allah Ta'ala turun, wa makana li mu'minin ayaqtul mu'minan illa khata'a. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain melainkan hanya secara tersalah sahaja. Maksud dalam bab ni tidak ada kisos, tapi adalah hukuman-hukuman tertentu yang perlu dikenakan ke atasnya. Dan Rasulullah mengambil tindakan ke atas perbuatan itu. Tapi kalau bunuh dengan sengaja, kena kisos lah, kena bunuh balik lah. Tapi masih ada option-option tertentu. Kan? Islam jaga tuan benda-benda macam ni, kerosakan ni. Haji tumbuk saya, boom, patah gigi batang. Agak-agak berapa papasan yang haji nak kena bayar pada saya? Diat. Saya dalam bab jenayat tuan-tuan, benda yang paling best yang saya belajar ialah bab diat. Diat ni ialah pampasan yang perlu kita kenakan ke atas orang yang melakukan pelampauan ke atas orang lain, sama ada hartanya ataupun tubuh badannya. Diat. Haji tumbuk saya gigi sebatang, patah. Agak-agak berapa papasan haji nak kena bayar pada saya? Saya pernah sentuh dulu 3-4 tahun lepas, before PKP pernah sebut benda. Dah lupa dah kot. Ya. Agak-agak berapa tuan-tuan? Agak-agak berapa? Pampasan? Compensation. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai diat. Berapa? 5,000. Allah. Ingat banyak sangat ke 5,000 tu? Saya baru repair kereta pun 3,000. Mungkin kita akan rasa 3,000, 4,000, 5,000. Ada orang kata 200 tak pasal gigi, kalau gitu tukar gigi palsu, gigi tampal ke apa, baru dah 100-200 dah. Ya. Khamsum minal ibil. As-sinnu bisinni khamsum minal ibil. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Ibn Abbas. Gigi dengan gigi 5 ekor unta. 1 ekor unta saya nak tanya, how much today? Berapa harga pada hari ni? Seekor unta berapa ringgit? Pernah beli? Google lah tengok.
Paling murah 7,000, ada 10,000, 12,000. Kita ambil hak in the middle lah, mungkin 7,000 atau 8,000. Satu ekor, kalau dah 5 ekor, 8 kali 5 berapa je? 40,000. Allah, bapa ya zolim gini mu Islam ni. Oh, kecek Kelantan lalu. Haji kata 5,000, 40,000 je kalau dengan duit hari ni. Sebatang gigi je pun, kalau pergi tampal atau pergi pasang gigi palsu, dalam 200-300 je. Pasal apa banyak sangat ni? Sebab mula-mula saya haji tumbuk patah gigi je. Kalau saya repeat balik, boleh-boleh jadi saya bunuh haji. Hak paling teruk lah. Kadang-kadang saya cedera haji sampai tak boleh bangun, pecah muka haji. Investigasi ni boleh buat bunuh tau. Islam tak tengok gigi tu. Kalau nak tengok gigi, berapa aja kos dia. Tapi Islam nak jaga supaya tidak meleret kepada isu-isu yang lain. Sebab tu dia bagi berat terus. Agak-agak kalau kita implement, siapa-siapa tumbuk siapa-siapa hingga tercabut atau patah giginya, kena RM40,000. Kita ingat hari ni akan ada ke orang yang akan tumbuk orang sewenang-wenangnya. Ya tak? Jadi penting sekali. Dan Islam jaga. InsyaAllah ta'ala. Ya. Boleh? Okey, bila kita ni kes bunuh lah ya. Okey, bila kita melakukan satu pembunuhan yang sengaja lah, yang sengaja. Sebab kisos hanya melibatkan pembunuhan sengaja. Dia panggil al-qatlul amdu. Memang kita niat nak bunuh lah. Ataupun kita guna alat yang boleh membunuh. Tak ada niat nak bunuh, tapi dah mutikan dengan pisau, memang dia matilah. Dia termasuk dalam konteks al-qatlul amdu, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja ni ada 3 option. Hakim tak boleh buat keputusan, mesti diserahkan kepada keluarganya. Dia boleh minta supaya bunuh balik, ia disebut sebagai qawat. Dia juga boleh ambil diat, dia juga boleh memaafkan. Tiga-tiga boleh. Kalau dia nak kisos atau qawat, dia kena kisos lah. Kalau dia nak ambil pampasan, Islam bagi berapa pampasan yang dia perlu ambil. Tapi walau bagaimanapun dia boleh bincang. Kerana Nabi kata wa ma salahu alaihi fahuwa lahum. Apa-apa dia boleh bincang, nak rendah sikit ke, hatta nak lebih pun tak apa. Memang Islam bagi panduan lah untuk diat. Diat ni kalau bunuh dengan sengaja macam tu 100 ekor unta. Ya. 30 ekor unta berumur 4 tahun, 30 ekor unta berumur 5 tahun, 30 ekor unta yang berumur 6 tahun. Salasuna hiqah, salasuna jaziah, arba'una khalifah. Agak berat lah. 100 ekor unta. Jadi kalau 100 ekor unta kali 8,000 makna 800,000, almost 1 million pada hari ni. Itu dia yang ditetapkan oleh Islam. Tapi kalau kita nak ambil rendah boleh, nak ambil lebih pun boleh kalau dia mampu. Saya tak taksir 100 ekor unta, saya nak 200 ekor unta. Kalau awak tak bayar 200 ekor unta, awak kisah. Aku nak kisah lah. Ya, memang Islam letak panduan, tapi berbalik kepada itu. Dan ada hadisnya yang diriwayatkan dalam bab ni, di mana Nabi kata sama ada kisah. Dan boleh juga memaafkan, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu memaafkan, kamu dapat takwa, dapat pahala yang besar. Dan ada kes juga sahabat dimaafkan, ada kes. Cerita dia begitulah. Tapi kalau bunuh dengan separa sengaja, ada satu lagi asyibhul amdu, separa sengaja. Separa sengaja ni kita pukul, tumbuk je dalam mati kawan tu. Tumbuk boleh mati ke? Jarang tumbuk boleh mati, tapi mati. Ataupun kita tampak, ping, mati. Itu dipanggil syibhul amdu. Kita pukul dengan pukulan yang kebiasaannya tidak membunuh, tapi bunuh. Itu dipanggil separa sengaja. Kalau kita racing, bom melanggar orang mati. Itu boleh masuk syibhul amdi, separa sengaja. Dia bukan nak bunuh orang, tapi dengan sebab dia bawa laju, kemalangan, mati. Itu syibhul amdi. Dan konteks masa lah ya. Tapi ada. Boleh ambil diat, boleh memaafkan. Dia ada 3 option. Dan hakim dia tak ada kuasa. Kerana Nabi kata man qatala mu'minan dufi'a ila awliya'il maqtul. Adi Amru an Syu'aib an Abi an Jaddihi, dan Sunan Abi Daud. Siapa-siapa yang membunuh seseorang, maka hendaklah dia diberi hak kepada wali-walinya. Dia nak buat apa? Dia boleh bunuh balik, dia boleh ambil dia, dan dia boleh memaafkan. Tengoklah macam mana. Ya? Itu dia cerita dia. Ya, terlepas. Ya. Kerana kuasa di tangan wali.
Ya.